program Roket Pemasaran Momentum RPM 2021 dengan tema tarik 10 kali anda lebih ramai pelanggan. Kendalian momentum internet secara berhad sasar 100,000 usahawan tempatan terkesan akibat COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Najib Ahsadok berkata ia turut bertujuan menarik 10 kali pelanggan melalui pemasaran secara dalam talian. Selain bantu usahawan capai sasaran jualan lebih tinggi, program tersebut dirancang untuk memberi peluang usahawan mempelajari ilmu pemasaran secara percuma. Bersempena 2021 ni, untuk membantu lebih 100,000 usahawan, kami telah pun melancarkan kelas yang terbaru pada bulan Februari ni nanti. Usahawan-usahawan yang nak hadir ke kelas yang bernilai RM10,000 ni tak perlu pun keluarkan apa-apa bayaran sebab kami yang akan taja untuk anda hadir dan belajar. Pengasas Fizara Siti Zahra Ismail berkata setelah menyertai program itu, jualan semakin kukuh dan stabil. So banyak pencapaian dan Zara dah bina tim daripada seorang, sekarang dah ada hampir 25 orang ke 28 orang. So banyak pencapaian daripada rumah flat dan sekarang Zara dah ada 3 permis dan alhamdulillah kami dah mencapai 4.5 juta untuk tahun 2020. Pengasas Nufia Nur Hidayah Suhaimi pula memberitahu program itu membantu meningkatkan jualannya selain dapat bantu lebih ramai suri rumah mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya dapat bersama dengan tim Momentum, bersama dengan Sifu Najib, yang saya dapat adalah kita dapat achieve sales kita 4 juta pada tahun 2020 dan kita dapat award, menangi award Global Halal Excellence Award dan kita dapat Super Nona Award. Dalam pada itu, para usahawan yang menyertai RPM pada Februari ini bakal disediakan dengan trend pemasaran terkini dan berkesan. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Selamat pagi kepada anda semua yang sedang mengikuti saya secara FB Live macam biasa. Sesi yang wajib kita buat setiap pagi adalah sarapan minda momentum. Okey. So pagi ni saya nak berikan anda lebih banyak lagi info-info yang boleh membantu bisnes anda grow dengan lebih besar. Sebab itulah matlamatnya. Itulah perkara yang saya rasa kalau kita boleh buat bisnes dengan baik, dia akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan bukan di dunia je, tapi kita nak juga bawa benda ni ke akhirat. Saya sentiasa ingat lagi, saya pernah pergi ke satu sesi dulu, satu kelas tu, ustaz tu pesan, dia kata sama-sama, dia kata kita jadikan dunia ini sebagai jambatan ke akhirat. Dia kata kalau nak cemerlang di akhirat, kita cemerlang dulu di dunia. Jangan harap nak cemerlang di akhirat kalau dunianya tak cemerlang. You all faham tak saya cakap ni? Okey, berapa ramai kat sini yang faham benda tu dan nak jadikan benda tu sebagai satu kenyataan. Dan of course bila kita nak jadikan perkara tu satu kenyataan, nak menjadikan dia reality, ada banyak benda nak kena buat. Okey, ada banyak benda nak kena buat dan saya sentiasa juga berpegang kepada prinsip yang buat benda yang kau tak pernah buat, kau pasti capai apa yang kau tak pernah capai. Faham tak faham ni? Please tolong tekan button share. Okey, tolong tekan button share supaya kawan-kawan anda pun, sahabat-sahabat anda yang lain pun dapat sama-sama join sesi pagi ni. Dan pagi ni kita buat outdoor je lah. Selalu kita buat kat dalam bilik kan. So PKP ni tak boleh nak keluar ke mana-mana. Saya pun tak ke office. Memang kita berada di rumah. So saya pun mengajak anda untuk sama-sama kita ambil sesuatu sebab poin saya pagi ni penting. Dan saya fikir macam ni saya akan delete video ni dalam masa beberapa jam selepas ni. Okey, dalam masa beberapa jam selepas ini video ni saya nak delete. Saya tak suka dengan perangai yang nantilah malam kang tengok, kita tag dulu, save dulu, tapi tak tengok pun sudahnya. Last kali hidup tu, bisnes tu makin teruk, makin tak jadi apa-apa. So saya nak anda betul-betul dengar sebab saya jarang nak bercakap dengan topik ni, tapi ramai yang bila saya tengok dalam komen, dia PM tepi, dia DM di dalam Instagram, dia tanya macam mana saya nak dapatkan tim yang bagus,
Macam mana saya nak ada team sales, team marketing yang superb? Macam mana saya ada yang masuk ni tapi masalahnya adalah bila dia bekerja baru 2-3 hari dah hilang. Ada yang saya ambil dia kerja, saya pula kena buat kerja dia. Last kali sama je macam saya kerja seorang-seorang. Saya bukan nak bercakap tentang topik HR. Okay? Saya bukan nak bercakap tentang topik human resource. Tapi apa yang saya nak cakap adalah topik yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang founder. Ini adalah perspektif dari segi seorang founder ataupun business owner. Okay? So, sebab saya pun ada pengalaman tu. Anda sendiri lihat saya dipertanggungjawabkan, diamanahkan, diizinkan oleh Allah SWT untuk memimpin hampir 80 orang tim. Okay? Di dalam momentum internet sekarang kita ada hampir 80 orang. Dan department yang paling besar adalah department marketing and sales. Marketing je pun dekat 30 orang, sales je pun dekat 30 orang. Cuma dah bayangkan. Okay? So bermaksud saya adalah mempunyai pengalaman sedikit. Nak kata banyak tu taklah terlampau dahsyat sangat saya nak cakap macam tu. Tetapi apa saya nak kata adalah saya adalah dalam proses yang memang membina tim. Alhamdulillah saya bina momentum internet ni. Kalau ikutkan saya berniaga dah lama 2004. Tapi saya bina momentum internet, berdaftar dengan SSM. Okey, adalah saya telah membantu semenjak tahun 2014. Okey, so saya nak anda dengar ni betul-betul. Okey, apakah saya nak bagi anda hari ni? Kalau anda betul-betul fokus, patutnya saya nak bagi 5 poin penting. Tapi kalau anda betul-betul committed, saya akan berikan anda 7 poin. 7 poin penting bagaimana nak bina tim yang bagus. Saya nak tanya kat sini, adakah anda memang nak buat bisnes ni seumur hidup seorang-seorang? Saya nak tanya dengan anda, boleh tak anda buat bisnes sekarang dan anda boleh pergi bercuti seminggu atau 2 minggu, katalah tak PKP. Ambil contoh, katalah tak PKP. Boleh tak kita tinggalkan bisnes kita 2 minggu, tak payah tengok? Tak payah nak pandang, tak payah nak menghadap, dan income masih lagi masuk sama. Bukan nak kata banyak, sama pun okey, sama je. Boleh ataupun tak? Cuba anda jawab soalan. Ataupun boleh tak anda rasa anda boleh buat bisnes ni sale dahsyat gila tinggi dengan hanya buat seorang-seorang? You all jugalah yang kena buat marketing, you all jugalah kena pergi belajar, you all juga nak kena menulis pula, nak kena buat copywriting pula. Adakah boleh buat benda ni seorang-seorang? Itulah benda yang saya alami beberapa tahun yang dulu. Okey, bila masa tu saya buat bisnes ni, saya pun asalnya seorang-seorang. Start bisnes pun kat rumah, guna apa barang, apa benda, skill yang ada. Okey. Dan kita bukanlah start bisnes ni dengan modal terlampau besar, terlampau tinggi. Langsung tidak. Apa yang saya nak cakap adalah kita mudahkan dengan yang kecil. Tetapi hari ni, dalam keadaan sekarang, saya nak anda ni capai result yang bagus, result yang cepat, yang laju. So, saya nak berikan anda beberapa strategi yang saya gunakan based on apa yang saya dah lalu. Okay? Saya dah siap dah notes. Saya pagi-pagi macam biasa, memang kerja saya akan noteskan dulu. Ni notes dia. Apakah benda poin yang saya nak bagi sebagai persediaan penting untuk anda. Kalau anda tidak ambil benda ni sebagai satu penting, anda memang rugi besar. So, saya nak bagi anda mentality bagaimana nak bina tim. So, ini saya nak set sebab ni adalah sarapan minda. Saya bukannya nak pergi pada technical interview, nak tanya soalan apa, macam mana nak tengok resume. Itu bukan. Itu you all kena pergi belajar dengan HR. Kalau tak tahu, pergi rujuk sahabat saya, Tuan Hisham dengan Puan Salwa, namanya pakar HR. Itu dia boleh pergi pada technical lah, undang-undang buruh. Yang saya nak beri adalah perspektif saya dari segi minda kita sebagai seorang business builder. Kita kan bina bisnes. So, macam mana kita nak ada mentality yang bagus? Dan kebetulan, alhamdulillah, syukur saya ada tim. Saya sedang menjalankan proses membina dan masih lagi maintain tim saya. Siapa kat sini yang pernah jumpa ataupun pernah nampak tim-tim saya, tim momentum buat live, buat training, support you all, jawab you all punya message, soalan, ada ke ada? Ada tak you tengok dia orang? Macam mana kerja dia orang?
Kita bukan nak kata nak membangga diri terlampau bagus gila. No, banyak lagi benda yang kami kena improve. So, mentaliti yang pertama, bila anda nak membina team, nombor satu, ni pasang dulu mentaliti kat sini. Bila aku bina team, bila aku nak ada team ni, kita bukan nak mengkulikan orang. Kita bukan nak buat dia jadi kuli kita, kuli batak. No, kita tak boleh cakap dengan team kita, aku dah bayar gaji, kerja lah. Tak. Itu memang memusnahkan namanya. Okay, itu memang memusnahkan. As a human, kita kena layan semua orang ni sama. Kena layan manusia ni dengan humble, rendah diri. So, nombor satu konsep yang saya nak cakap adalah kita berkongsi rezeki. Okay? Kita adalah berkongsi rezeki. Faham tak saya cakap ni? So, maksudnya kita sama-sama kongsi rezeki. Mungkin Allah Ta'ala berikan kita bisnes ni sebagai tempat untuk kita share. Macam kita dapat kek, potongan dia kita boleh bagi. Kita boleh beri manfaat kepada ramai orang keliling kita. Bukan untuk kita seorang-seorang. You faham tak saya cakap ni? So, be humble. Jangan rasa macam berlagak sangat mentang-mentang kita bos, kita boleh bayar gaji orang, maka kita pun nak berlagak, kita pun lupa diri. Yang sebenar-benarnya rezeki itu datangnya daripada Allah SWT. Bukan kita pun, tidak ada daya upaya kita pun. So, ramai orang macam tu. Bila ambil tim, dia buat orang tu sebiji macam kuli, macam hamba abdi. Tak boleh lah macam tu. Okay, kita kena ingat. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita peluang kongsi rezeki dengan dia. Allah Ta'ala bagi rezeki lebih banyak. Dia macam nanti, pagi ni kalau anda tengok, saya gunakan banyak device elektrik. Walaupun saya nak sarapan minda je ni, saya ada beberapa barang kat sini tau. Laptop, saya ada lampu, saya ada kamera. Okay, saya ada lagi beberapa tools yang memerlukan elektrik. So, bila kita ada banyak peralatan yang nak gunakan elektrik, maka TNB akan supply kat rumah saya ni bekalan tenaga yang cukup. Dia tak boleh bagi saya bateri AA. Dia tak boleh, Cik Najib nak buat FB Live pakai apa laptop. Okay, nak ambil bateri AA 10 biji. Sebiji kena pang kejap lagi kan. Faham tak saya cakap? So, bila kita ada benda, kita ada tools, maka Allah Ta'ala nampak, dia ni ada banyak orang. Dia ni ada banyak orang, manusia di bawah dia, yang dia bekerja sama-sama dengan dia, yang aku perlu turunkan rezeki, jadi aku kena bagi dia supply lebih. Faham tak ni saya cakap? Supply lebih. Tambah pula dengan you all pula, dengan tim you all pula berfikir apa? Nak kena bantu ramai pelanggan, nak tolong ramai orang. Macam tadi you tengok kan, kita dah war-warkan di dalam Astro. Dah 2 hari kita keluarkan Astro Awani, Bulletin Awani. Okay, kita juga keluar di Ria 104. Kita war-warkan yang kami nak membantu 100,000 usahawan untuk mengonlinekan bisnes dia. So, maksudnya dari segi Allah Ta'ala tengok, dia dah set up dia punya team. Sekarang pula dia nak pula tolong ramai orang. Banyak keperluan dia ni, aku kena bagi dia ni lebih. Faham tak saya maksud saya tu? Hello? Kau faham tak? Saya dah besar-besar dah ni tengok ni. Kau faham ni? Nombor satu konsep kita adalah berkongsi rezeki. Boleh faham? Set kat dalam kepala otak ni, aku ni hanya menjalankan amanah untuk kongsi rezeki dengan orang lain. Bukan mengkulikan orang. Itu is not the point, you know. Kan dia cakap orang putih dah. Okay, yang kedua. Boleh faham tu? Yang kedua, kita kena ada mentaliti macam ni. Bukan semua benda kita tahu sekejap lagi saya bagi point dia. Saya nak bagi dia punya hint macam mana nak bagi you senang nak faham. Dia macam ni tau, bukan semua benda kita tahu. You all kalau suruh saya buat Microsoft Excel yang nak kena key in nombor, lepas tu tiba-tiba dia boleh automatic kira tambah tolak kali bahagi persen, saya memang tak reti. Sampai sekarang saya nak bagi tahu anda, saya tak reti buat Excel. Saya tak tahu langsung. Yang saya reti guna hanyalah Word dengan PowerPoint. Kalau you all bagi saya Excel, memang dia bukan excellent. Action je lebih. Faham tak saya cakap ni? Tak jadi apalah kalau bagi saya Excel. So, maksudnya saya nak bagi tahu macam ni. Saya tak tahu benda tu. So, bagaimana untuk saya nak buat, still saya kena buat benda tu. You all boleh faham tak saya cakap ni? Okay? Still benda tu kita kena buat. Okay? Whatever Excel ke apa, you boleh dengar saya cakap tak? Masih boleh dengar?
Masih lagi jelas, clear dengan saya punya point tu? Boleh dengar? Hello? Boleh kan? Jadi sebagai orang, saya tak tahu kalau saya punya kat sini pula yang macam ada something. Okay, so sebagai orang tak tahu, dan kita juga masih lagi kena mengira. Kita kena mengira kita punya sales number. Kita kena banyak benda. So saya tak tahu. Jadi saya memerlukan orang lain yang tahu. Even walaupun ada benda yang saya tahu nak buat, contoh setakat bungkus barang, apalah sangat nak packing barang, saya tahu buat benda tu. Tetapi benda tu saya patutnya fikir macam ni, saya boleh buat benda yang boleh datangkan hasil yang lebih besar. And then kenapa saya nak pergi buat benda-benda kecil yang orang lain kita boleh bagi dia peluang, nang kau buat. Kau je packing barang ni supaya kita boleh produce more. Kita boleh hasilkan lagi banyak. So ada dua benda kat situ. Pertama, yang kita tak tahu, kita bagi kepada orang yang tahu. Nombor dua, benda yang kita dah tahu buat tetapi tidak begitu penting kepada, bukanlah tak penting, tetapi tidak begitu mendatangkan hasil yang lebih. Contoh macam saya kan, saya bagus dalam buat FB Live. Lebih baik saya buat FB Live konsisten tiap-tiap hari, beberapa kali sehari, compare dengan saya tak buat FB Live sebab saya kena packing barang. Faham tak maksud saya kat situ? Utamakan benda yang boleh menghasilkan benda yang lebih besar. Sama juga dengan you all. Daripada you sibuk gentil-gentil Facebook tanpa you tahu dan you buang masa, sini datang belajar. Sebab tu kita nak bagi kelas percuma. Bukan RPM je, kita juga ada sesi 3 jam percuma. Kalau anda yang memang tak tahu lagi online tu macam mana, tak nampak gambaran, tak sure macam mana, saya nak bagi kejap lagi apa kelasnya. Bukan RPM. RPM memanglah 2 hari. Memang kita nak berikan tajaan percuma. Dan tahniah kepada hampir 4,000 yang telah mendaftar. Okay. Tapi saya nak juga bagi satu slot yang bagi anda yang mungkin masih ragu-ragu, tak tahu. Dan Alhamdulillah kita telah membantu tak salah dalam bulan ni 4,000 ke 5,000 orang yang dah attend kelas sesi 3 jam tu. Dan kita nak buat lagi besok. Esok. Tak payah tunggu lama. Besok dah mula dah. Kalau nak kejap lagi saya beritahu. Sekejap lagi saya akan beritahu macam mana caranya kalau anda nak. Okay? So mentaliti yang kedua dalam kita nak bina tim tadi adalah guna kekuatan orang lain. Okay? Nombor 2, gunakan kekuatan orang lain. Tu saya kata tadi, kalaulah ada benda yang kita tak tahu, macam saya tak kerti Excel. So mungkin anda, apa yang anda tak tahu, yang orang lain pula, account. Anda mungkin adalah tak kerti nak buat account, yes. Memanglah dulu masa sekolah saya adalah ambil prinsip account. Tapi takkanlah tiba-tiba sebab saya berniaga, saya nak pergi universiti dan pergi ambil kos ijazah perakaunan. Takkan saya nak pergi ambil ijazah perakaunan. Macam fikir. So saya kena ambil orang yang memang ada kelulusan akaun. That's why untuk department akaun saja kita ada 4 ke 5 orang. Dalam momentum kita ada 4 ke 5 orang yang jaga akaun. 4 ke 5 orang lagi HR yang jaga tim, menjaga kebajikan, pastikan gaji dibayar. Kalau tak, dulu saya lah yang buat benda tu. Dulu kalau gaji saya yang kena transfer. Kau bayangkanlah sekarang sekarang kita tim ada lebih kurang 80 orang. So bayangkan kalau saya yang kena transfer seorang. 80 orang tu pun ambil masa 2 hari nak transfer. Buatnya mata bela-bela katak tertambah kosong. Patut gaji 2,000 tertambah kosong belakang. Jadi 20,000 kau tertransfer semain raya. Tim kau memang raya awal lah lepas tu. Faham tak faham ni? So gunakan kekuatan orang lain. Itu top. Itu yang saya nak kata. Faham tak faham ni? Dan the next point saya nak cakap sangat penting. Sebab dia akan menyebabkan tim kita ni cabut ataupun dia stay dengan kita. Saya ada ramai tim yang dah stay dengan kita 4 ke 5 tahun. Kita juga ada tim yang stay daripada awal penubuhan momentum internet. Dan saya syukur pada Allah setakat ini kita memang dari segi retention rate kita tinggi. Jarang ada. Okey, sambung balik. Ada sedikit isu tadi. Ada sedikit problem dengan line kita. Sabar. Dah okey ke belum? Dah okey ke dah okey? InsyaAllah. Tiba-tiba pula dia jealous. Line pula jealous dengan kita. Sabar, relax. Okey, dah. Boleh tak kita sambung ni? Okey.
Biasalah tu cabaran. Nak berjaya macam tu, dia ada cabaran dia. Okey, so yang saya sambung yang ketiga adalah, yang ketiga, bila tim kita ni masuk, tuan-tuan, ramai orang bila tim dia masuk, apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan hanyalah, ni apa yang saya nak capai sebagai founder. You mesti pastikan sale kita capai banyak ni. Kau mesti buat macam ni, kau mesti macam ni. Dia hanya bersifat arahan. Menyebabkan apa yang berlaku adalah tim kita tak rasa macam yang dia tu dapat apa-apa. Manusia ni kan apa-apa kan mesti nak bagi dia rasa yang dia tu adalah juga sebahagian yang penting. Dia juga menjadi sebahagian pasukan tu. So kesilapan ramai orang adalah dia sibuk hanya pergi nak bantu matlamat dia je. Okay, so apa saya nak cakap kat sini? Boleh dengar kan? Dah boleh kan? Dah okey? Alhamdulillah. Okay, so yang ketiga saya nak cakap anda adalah, bila tim kita masuk je, apa yang kita buat adalah dengar apa impian dia. So senang cakap macam ni, poin saya yang ketiga adalah bantu dia capai impian. Bantu dia capai impian. So macam kami kalau di Momentum, bila dia masuk je, hari pertama je kita akan bagi dia kertas. Kita bagi dia dalam majalah ke, gambar apa benda ke dia kena bawa, untuk dia tulis kat situ apa. Contoh macam sekarang, impian dia 2021, apa dia nak capai, apa yang dia nak capai, apa dia nak berlaku dalam hidup dia. So dia akan tampal, dan dia akan tampal di meja ataupun di kawasan office yang tempat dia bekerja tu. So as a leader akan sentiasa tengok, oh yang ni dia nak capai, oh you nak capai ni, nak capai ni. Dan kita akan cakap apa kita akan cakap kat dia, jom kita akan buat sama-sama. So head of department akan make sure dan report kepada saya, dan saya juga akan make sure yang diorang ni akan capai impian-impian dia tu. So apa jadi pada semangat untuk dia bekerja? Apa jadi kepada semangat untuk dia bertugas dalam tim? Of course lah dia akan kayuh laju gila. Sebab dia nampak this company berbeza dengan orang lain. Orang lain datang kerja je. Kerja je lah. Macam tu je lah. Dia tak nampak apa peningkatan. Manusia ni, bila kita tunjukkan apakah the next destination dia nak pergi dan dia nak capai, dia akan semangat. Ni dah share ke belum ni? Ni sebagai yuran mahal tu, ilmu saya nak bagi, ilmu yang saya beri pagi ni mahal. Dia adalah berdasarkan pengalaman. Dan saya nak cakap dengan you all, kalau you all tak dengar ni betul-betul, dan saya tak akan delete ni video ni anytime. Daripada sekarang ni saya akan delete. So kalau you tak tengok betul-betul, you rugi besar. You tak take note benda ni, kerjalah sorang-sorang sampai bila-bila. Boleh faham tu? So point yang saya yang keempat, dah dapat yang ketiga yang keempat. Yang keempat dah share, pastikan anda wajib untuk share. Kalau you tak share, tak halal. Okey, gurau. Okey. Share lah, mudah-mudahan beri manfaat pada orang. Okey, yang nombor 4 adalah, nombor 4, dengar sini. Selalunya kesilapan founder adalah dia suka nanti bila team masuk dia nak beletih panjang. Dia je nak bercakap. Dia tidak ambil kisah, tidak ambil tahu pun, dan dia tak perasan yang dia sedang bekerja tu manusia. Dia bukannya kerja dengan robot. Dah tu janganlah buat perangai macam kerja dengan robot. Buat kerja yang kita ni tahu dia adalah manusia. So benda yang penting, poin keempat saya nak cakap adalah mendengar. Ada sesi yang kita akan cakap, cuba you all share apa you all dah capai minggu lepas. Apa you all punya good news tu, macam personally apa. Contoh dia dapat belanja mak ayah dia makan. Apa wins pula? Dari segi dia bagus dalam kerja, dia boleh call, dia bantu 10 pelanggan. Contoh hari ni. So kita dengar apa problem dia, apa challenge yang kita nak minta dia bercakap. Dan kita mendengar. Okay? Dan bila kita mendengar, dia nampak, oi dia ni lain macam founder ni, mendengar aku ni. Benda yang paling mahal tuan-tuan adalah bila seseorang didengari. Siapa kat sini nak kalau boleh dia dapat bercakap dengan saya, dan saya dengar apa masalah you? Saya dah habis dengar, saya dah take note, and then baru saya feedback semula atas apa situasi yang you dah buat. You rasa best ke best? Siapa akan rasa macam best kalau macam tu? Didengari. Benda yang paling best adalah manusia bila dia dapat orang dengar dia. So sama juga dengan tim kita, pasukan kita, dia juga adalah orang yang nak didengari. Faham tak ni? Kan? You all mesti nak. So that's why kenapa 18 hari bulan ni lagi 3 hari je insya-Allah. Kita akan ada sesi ultimate personal coaching di mana saya akan mendengar.
apa isu dia orang, apa pencapaian dia, apa struggle dia, apa isu yang dia nak saya bantu dia selesaikan, kepada ultimate kita. So saya mendengar. Kita akan ada Zoom yang based on seorang-seorang. Seorang dia akan bercakap dengan saya dan saya akan mendengar dan saya akan bagi dia solution. That's why kenapa you tengok, alhamdulillah terlalu ramai anak murid saya yang sangat gila-gila dahsyat. Dia buat marketing sebab dia didengari. Sama juga dengan tim kita, sama je. Okey. So yang kelima adalah ambil tahu. So saya cakap tadi point tadi tu sekali saya nak cakap je adalah ambil tahu. Ambil tahu contoh tentang family dia. Ambil tahu tentang big why dia, kenapa dia nak buat benda ni, ke mana dia nak pergi, apa dia nak capai. Dengar dia. And appreciate setiap apa yang dia buat. Ucapkan juga, saya tambah kat situ, ucapkan terima kasih. Mulut kita ni jangan berat sangat untuk nak berterima kasih. Dan selalu words yang saya akan guna kepada tim saya adalah saya tidak mengarahkan. Saya kalau nak apa-apa, saya akan cakap minta tolong, bantu saya. Itu dua perkataan yang tidak lekang daripada mulut saya, tuan-tuan. Bantu saya, boleh tak? Boleh ke boleh tolong saya? Macam tu. So kita anggap mereka ni adalah bukannya sebagai hanya pekerja, bukan, tetapi adalah macam kita punya bakal business partner kita. Mana yang bagus, insya-Allah satu hari nanti mungkin dia akan jadi kita punya share partner. Faham tu? So diorang akan bekerja tu gila-gila dahsyat, insya-Allah. Okey, yang keenam. Yang ni ramai tak sanggup nak buat. Nak cakap yang keenam. Yang keenam ni perlu ke tak perlu saya nak cakap ni. Saya takut, satu benda saya takut adalah you tak sanggup nak buat. Nombor dua, kerisauan saya adalah you tak tahu nak buat apa. Nanti kan founder nampak macam bodoh ngok-ngek sangat. Itu masalahnya. Itu poin yang keenam. Nak tahu ke nak tahu ni? Yang keenam adalah konsisten buat training. Konsisten buat training. Saya sampai hari ni saya masih lagi train saya punya team. Department by department. Head by head. Seorang-seorang. Saya train. Okay. Tapi masalahnya saya dulu pun tak tahu nak train apa. Sehinggalah dia melibatkan poin yang ketujuh saya nak cakap. Okay. Poin yang ketujuh adalah founder kena belajar. Founder kena berguru. So saya nak cakap kat situ belajar dan berguru. Bila you tidak belajar, bila you tidak berguru, maka you tak akan tahu apa nak buat nextnya. That's why saya appreciate guru saya, mentor saya yang banyak memelatih saya, bimbing saya. Dan sempena penghulu segala hari ni adalah hari Jumaat. Saya nak minta tolong anda semua doakan guru saya dalam keadaan sihat. Kesihatan yang berpanjangan, berkekalan kepada guru saya, mentor saya, Datuk Wira, Dr. Haji Azian Osman dan keluarga dan seluruh tim dia. Saya nak anda sama-sama doakan. Amin ya Rabbal Alamin, insya-Allah. Doakan guru saya. That's why penting untuk anda belajar dan berguru. You kena tahu, ramai juga saya tengok founder, isunya adalah dia suruh tim dia buat online marketing, tapi dia sendiri pun tak tahu. Bila dia tanya kat bos, apa kita nak buat? Itulah, saya pun tak tahu nak buat apa ni. Itulah masalahnya. So belajar. That's why saya nak mengajak anda, saya nak invite anda untuk hadir ke sesi besok, hari Sabtu. Pukul 8.30 pagi kita mulakan, iaitu sesi onlinekan bisnes anda. Ataupun kita panggil dia OBA. Onlinekan bisnes anda. So kita sesi ni kita bagi 100% percuma, langsung tidak ada bayar. You all boleh join. Kita berikan link dia di dalam grup Telegram. Anda boleh pergi ke telegramnajib.com. You pergi kat situ. Okay. You pergi ke telegramnajib.com dan kat situ nanti you all akan dapat dia punya link bagaimana untuk masuk kelas tu. Kelas tu 3 jam je. 3 jam yang sangat penting untuk anda tengok pasaran. Macam mana pasaran tahun ni? Macam mana trend pengguna tahun ni? Macam mana nak guna media sosial yang mana satu paling berkesan untuk 2021. Dan saya nak berikan kelas ini secara percuma kepada anda. Okay, so make sure untuk anda dapatkan kelas ni, pergi ke telegramnajib.com sekarang. Dapatkan dan insya-Allah kita akan jumpa esok. Appointment kita besok, okay? So itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Program Roket Pemasaran Momentum RPM 2021 dengan tema Tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan, kendalian momentum internet Sdn Bhd sasar 100,000 usahawan tempatan terkesan akibat COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Najib Ahsadok berkata ia turut bertujuan menarik 10 kali pelanggan melalui pemasaran secara dalam talian. Selain bantu usahawan capai sasaran jualan lebih tinggi, program tersebut dirancang untuk memberi peluang usahawan mempelajari ilmu pemasaran secara percuma. Bersempena 2021 ni, untuk membantu lebih 100,000 usahawan, kami telah pun melancarkan kelas yang terbaru pada bulan Februari ni nanti. Usahawan-usahawan yang nak hadir ke kelas yang bernilai RM10,000 ni tak perlu pun keluarkan apa-apa bayaran sebab kami yang akan taja untuk anda hadir dan belajar. Pengasas Fizara Siti Zahra Ismail berkata setelah menyertai program itu jualan dan stabil. So banyak pencapaian dan Zara dah bina tim daripada seorang, sekarang dah ada hampir 25 orang ke 28 orang. So banyak pencapaian daripada rumah flat dan sekarang Zara dah ada 3 permis dan alhamdulillah kami dah mencapai 4.5 juta untuk tahun 2020. Pengasas Nufia Nur Hidayah Suhaimi pula memberitahu program itu membantu meningkatkan jualannya selain dapat bantu lebih ramai suri rumah mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya dapat bersama dengan tim Momentum, bersama dengan Siful Najib, yang saya dapat adalah kita dapat achieve sales kita 4 juta pada tahun 2020 dan kita dapat menangi award Global Halal Excellence Award dan kita dapat Super Nona Award. Dalam pada itu, para usahawan yang menyertai RPM pada Februari ini bakal disediakan dengan trend pemasaran terkini dan berkesan.